Assalamualaikum. Saya Nur Adila binti Abdul Tahir. Hari ini saya bersama rakan-rakan akan merupakan satu tajuk yang agak menarik, iaitu elemen muzik dalam pendidikan. Okey, dalam tajuk ini kami akan mengupaskan dari segi definisi, kesan kebaikan dan keburukan, dan juga akan menyentuh satu isu semasa dan cuba kaitkan dengan psikologi, dan akhir sekali kami akan mengupaskan elemen muzik dalam pendidikan menurut perspektif Islam. Kemudian tiga jenis definisi: definisi muzik, definisi pendidikan, definisi elemen muzik dalam pendidikan. Apa yang dikatakan dengan definisi muzik? Menurut Kamus 1995, muzik adalah satu kesenian yang tertumpu pada aspek pendengaran atau aurat. Manakala definisi pendidikan pula yang merupakan satu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaannya sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi seterusnya. Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat yang mengertikan pendidikan adalah mendidik. Dan akhir sekali, definisi elemen muzik dalam pendidikan ia merupakan satu interpretasi seseorang ataupun murid terhadap muzik, yang mana di dalamnya terdapat elemen muzik dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Okey, dan seterusnya sahabat saya akan menerangkan kesan positif ataupun kesan baik dalam elemen muzik pendidikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Husna binti Zulkifli. Okey, saya akan menghuraikan tentang kesan positif ataupun kesan baik elemen muzik di dalam pendidikan. Okey, di sini terdapat 4 kesan positif ataupun kesan baik elemen muzik di dalam pendidikan. Okey, kesan yang pertama adalah ia mampu mempertingkatkan pelbagai aspek perkembangan dan kemahiran murid-murid. Di sini ia bermaksud perkembangan murid-murid itu dapat dipertingkatkan dengan adanya elemen muzik ini. Okey, yang kedua ialah tingkah laku yang positif di kalangan murid dapat dipupuk. Okey, ini bermakna tingkah laku seperti murid itu, contohnya murid itu tak suka belajar ataupun susah nak faham apa yang dipelajari. Dengan adanya elemen muzik ini, ia mampu membuatkan murid itu faham apa yang mereka belajar dan suka. Mereka akan rasa berminat untuk belajar dengan adanya ini. Okey, yang ketiga ialah memupuk minat belajar, prestasi dan kesediaan belajar, membina keseronokan mengikut mood dan keadaan, dan menambah baik hasil kerja serta daya ingatan murid-murid. Sebagai contoh, pembelajaran matematik. Okey, jika guru menggunakan elemen muzik di dalam pendidikan dalam subjek matematik, ia mampu memberikan kefahaman murid-murid itu terhadap matematik dengan cara dan teknik yang menarik. Okey, untuk kesan yang keempat, dapat meningkatkan kemahiran kognitif murid-murid. Okey, apa itu kognitif? Okey, kemahiran kognitif merupakan kebolehan individu untuk berfikir, berdikari, memberi pendapat masing-masing, memahami dan mengingati perkara-perkara yang berlaku di sekeliling mereka. Kesan buruk elemen muzik dalam pendidikan, dia ada 3 kesan buruk. Yang pertama ialah penggunaan lirik yang mempunyai elemen negatif dan membawa kepada pengaruh yang buruk kepada pendengar, terutamanya murid-murid. Di sini guru perlu memilih muzik-muzik yang mempunyai elemen yang lebih kepada motivasi dan mengelakkan daripada memilih lirik yang berunsur negatif, kerana ia akan memberi kesan yang buruk kepada pendengar.
Dan apa yang kita lihat sekarang, muzik merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada masalah sosial di kalangan pelajar-pelajar pada masa kini. Untuk kesan yang kedua ialah penggunaan muzik boleh menyebabkan murid-murid hilang tumpuan dan penghayatannya hanya tertumpu kepada muzik saja, tetapi objektif pembelajaran tidak dapat dicapai atau tidak dapat dipertitikberatkan. Jadi dekat situ guru-guru perlu memainkan peranan yang penting dalam menerapkan elemen muzik. Contohnya guru-guru perlu pandai memilih lirik-lirik yang membawa kepada kesesuaian objek ataupun isi kandungan yang ingin dia ajar kepada murid-murid. Dan yang kedua ialah guru tersebut perlu melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran yang berkaitan dengan muzik, supaya tumpuan tu bukan hanya kepada penggunaan muzik tetapi kepada aktiviti supaya pembelajaran dapat dicapai, objektif dapat dicapai dan tersebut dapat dilakukan dengan berkesan dengan menggunakan elemen muzik tersebut. Untuk yang terakhir iaitu poin yang ketiga ialah penerimaan murid terhadap muzik sama ada membawa kepada mod negatif ataupun mod positif. Contoh kan, murid datang dari rumah ke sekolah. Kadang-kadang emosi diorang dalam keadaan yang positif, berkeyakinan, rasa ceria. Ada murid yang datang ke sekolah dalam keadaan yang malas, rasa tak suka, tak seronok, tak ceria dan sebagainya. Jadi benda tu boleh, emosi ni sesuatu benda yang bersifat sementara. Dia boleh berubah dari masa ke masa, dalam beberapa saat, dalam beberapa minit. Jadi dekat situ kadang-kadang elemen muzik yang dibawa oleh guru kepada murid kadang-kadang membawa kepada satu mood yang berbeza. Dia mengikut kepada bagaimana penerimaan murid tersebut kepada muzik yang dimainkan. Contohnya ada muzik yang mungkin murid-murid akan rasa malas, stres, hilang keyakinan diri bila dia dengar muzik tersebut. Ada yang murid-murid dia rasa bila dengar muzik yang dimainkan oleh guru-guru tersebut diterima dengan baik dan akan meningkatkan lagi rasa ingin belajar, rasa seronok di dalam kelas. Jadi dekat situ guru juga pelajar rasa seronok di dalam kelas. Jadi dekat situ guru juga perlu tahu bagaimana muzik yang dimainkan tu dapat diterima dengan baik oleh pelajar. Untuk kesimpulan daripada kesan buruk ni, dia sebenarnya elemen muzik ni dia boleh membawa kepada keburukan jika elemen yang disampaikan dalam elemen muzik yang disampaikan dalam pendidikan, guru tu membawa elemen muzik tu dengan agak berlebihan. Jadi dia boleh menyebabkan pembelajaran objektif pembelajaran itu tidak dapat dicapai dengan sempurna dan baik. Jadi keberkesanan pedagogi dalam menerapkan elemen muzik dalam pendidikan ini dia bergantung kepada bagaimana guru memberi dan bagaimana penerimaan pelajar itu sendiri terhadap muzik tersebut. Isu semasa berkenaan muzik dalam pendidikan adalah cadangan penggunaan aplikasi TikTok. Untuk mengelakkan kebosanan sepanjang tempoh PKP, iaitu Perintah Kawal Pergerakan oleh KPT, Kementerian Pengajian Tinggi, kenyataan ini telah dikeluarkan oleh YB Datuk Dr. Noraini Ahmad, iaitu Menteri Pengajian Tinggi. Perkara ini telah menjadi perbualan hangat pada netizen di media sosial dan telah mendapat pelbagai reaksi. Antara reaksi positif adalah TikTok akan membuatkan pembelajaran menjadi lebih menarik, tetapi terdapat banyak reaksi negatif yang telah ditunjukkan. Sinar Harian pada tarikh 10 April telah mengulas tentang isu ini. Pandangan daripada Persatuan Kaki Tangan Akademi Universiti Malaya telah membantah cadangan penggunaan aplikasi TikTok ini untuk mengelakkan rasa bosan kerana setiausahanya Dr. Nur Aisyah Maidin Abdul Aziz
berpandangan aplikasi ini boleh merosakkan penggunaan bahasa dan juga melekakan. Menurutnya juga, Kementerian Pengajian Tinggi seharusnya memberikan galakan kepada universiti awam dan juga institut pengajian tinggi swasta mencari penyelesaian kepada kemelut COVID-19 ini. Ini kerana seperti yang diketahui umum, penggunaan aplikasi Zoom telah menyebabkan data dicuri, dan begitu juga dengan TikTok. Data dicuri oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. TikTok juga merupakan aplikasi yang menghadapi proses saman di peringkat global disebabkan penyalahgunaan data peribadi oleh pihak ketiga. Oleh itu, Persatuan Kakitangan Akademik Universiti Malaya mengharapkan penyelesaian yang lebih baik, yang lebih bernas akan dapat diketengahkan. Antara aspek yang dapat dilihat, yang dapat dibangunkan adalah kelengkapan infrastruktur jalur gelombang internet untuk penggunaan semua IPT, merangkum pelajar, pensyarah, guru bagi membolehkan matlamat dan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan boleh terjadi. Dapat dilaksanakan dengan komprehensif dan berkesan. Kesimpulannya, pendekatan yang lebih efektif dan juga bernas perlu diketengahkan untuk menyelesaikan masalah dan membuatkan negara lebih bersedia menghadapi pandemik ini dan dapat berjalan dengan lancar di masa yang akan datang, dan kita akan berjaya menangani semua ini. Okey, seterusnya saya akan menghuraikan berkaitan elemen muzik dalam pendidikan menurut psikologi. Salah seorang ahli psikologi iaitu Dr. George Lozano atau dikenali sebagai the father of accelerated learning. Beliau mengatakan bahawa muzik mampu meningkatkan daya ingatan seseorang dan dapat memudahkan proses pembelajaran. Okey, jadi di sini saya akan menyentuh 3 perkara. Yang pertama, muzik mampu merangsang kognitif individu. Sebagai contoh dalam subjek pendidikan agama Islam, di mana guru meminta para pelajar untuk mengingati 25 nama Rasul. Kemungkinan apabila kita menyelitkan elemen muzik menghafal secara berlagu, para pelajar dapat mengingati nama dengan baik dan secara teratur. Di samping itu, para pelajar mungkin akan dapat mengingati 25 nama Rasul dengan lebih lama. Okey, yang kedua ialah muzik merangsang fungsi otak. Di mana kalau kita dapat lihat, muzik mampu memberi rangsangan pertumbuhan pada fungsi-fungsi otak. Okey, antara fungsinya adalah fungsi ingatan, fungsi bahasa, fungsi kesedaran, fungsi intelek dan lain-lain lagi. Okey, saya mengambil contoh sebuah lagu iaitu Lihat Kebunku Penuh Dengan Bunga, iaitu yang biasa dinyanyikan oleh kanak-kanak di prasekolah ataupun di tadika. Okey, jadi lirik yang terkandung ialah ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Jadi dalam lagu tersebut maklumat iaitu berkaitan jenis-jenis bunga dan juga warna. Okey, kemudian pada lirik tersebut mengandungi setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Di situ ada terselit satu elemen mendidik, di mana apabila kita menyiram bunga, bunga akan tumbuh dengan mekar dan indah. Maka lagu tersebut bukan sahaja mengandungi maklumat berkaitan jenis bunga dan juga warna, tetapi juga mengandungi ajakan yang bersifat mendidik. Okey, jadi yang ketiga ialah muzik dapat menimbulkan penghayatan. Sebagai contoh, untuk subjek pendidikan bahasa Melayu, prosa klasik, di mana di situ mengandungi sajak dan juga syair. Apabila sajak dan syair itu dibacakan tanpa ada background muzik, mungkin akan sedikit kebosanan. Tetapi apabila diadunkan dengan background muzik yang merdu dan mendayu, ia akan menzahirkan atau melahirkan rasa penghayatan, yang mana penghayatan itu akan lekat di hati dan juga di minda. Oleh sebab itu, apabila lekat di hati dan minda, itu yang akan membuatkan ingatan akan kekal dengan lebih lama. Dan begitu juga ayat Al-Quran apabila dibacakan dengan alunan suara yang syahdu dan merdu, ia juga akan dapat melahirkan penghayatan dalam diri setiap orang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Faizah binti Idris. Nombor matrik saya 2192656. Baik, saya akan menerangkan tentang muzik menurut perspektif Islam. Menurut fatwa Dar Al-Ifta Misriyah yang mengatakan dia terbahagi kepada dua, iaitu hukum harus dan hukum haram. Yang mana dikatakan hukum harus itu adalah mengandungi unsur-unsur positif, mengandungi unsur-unsur yang boleh keagamaan, unsur keagamaan yang menaikkan semangat patriotism dan dia tidak bercampur antara lelaki dan perempuan yang melampaui batas. Maksudnya di sini sekiranya mendatangkan manfaat kepada sesuatu perkara itu dalam elemen pendidikan, maka ia diharuskan. Dan kita pergi kepada hukum haram. Kalau benda tu jelas haram, mendorong kepada maksiat, mendorong kepada fitnah, keruntuhan akhlak, seni kata dia yang tidak elok, yang biadab, yang unsur lucah, unsur negatif, maka terang jelas nyata adalah hukumnya haram. Baik, seterusnya kita pergi kepada fatwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau mengatakan dia bergantung kepada isu semasa. Kalau sekiranya seni kata mengandungi unsur-unsur yang negatif, unsur-unsur yang boleh membawa kita kepada kemaksiatan, maka hukumnya jelas adalah haram. Dan sekiranya seni kata dia boleh membangkitkan rasa jihad kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jihad kita kepada kehidupan kita, maka ia itu adalah dihukum harus. Contohnya kalau kita bagi contoh kepada anak-anak murid kita kan, belajar sirah, kita akan rasa anak-anak murid kita ni akan rasa semangat dan objektif pembelajaran tu mudah tercapai dengan hasil pembelajaran tu. Contohnya kalau kita bagi subjek sirah kan, bagi subjek sirah kita menyanyi dengan tentang sirah Nabi Muhammad SAW, tentang kelahiran. Contohnya kita nyanyi alunkan nasyid lagu, contoh kan, sebagai contoh lagu ni adalah tercipta satu lembaran sejarah di tanah suci kota Mekah. Itu sebenarnya asalnya pada cerita, tapi dia diubah menjadi nasyid. Maka anak-anak murid kita akan rasa mudah dapat dengan apa yang didengar dan faham apakah objektif pembelajaran pada hari itu. Baik, itu saja penerangan daripada saya. Sekian, terima kasih.